pasukan merah. Dan nampaknya kita boleh melihat piala MPL. Yang ditanyakan oleh Gifam di sini. Oh wow. Oh wow, Gifam. Dia tunjuk dulu pialanya. Lihat. Wow, Zon memang tak duduk dia kalau dia main dah. Memang dia kena berdiri di situ. Dan Kufra dan juga Kaja telah menjadi dua pemilihan yang pertama yang sudah pun ditunjukkan sekarang. Ada lagi Natalia dan juga Selena untuk di-ban keluar di sini. Dan juga Atlas, tetapi cumanya bergantung kepada kedua-dua tim sama ada mereka ingin melepaskan Atlas ataupun tidak. Dan Kaja 100% ban, kalau tak silap saya, untuk hari pertama ini langsung tak dilepaskan ke dalam game untuk playoff. Dan sekarang ini kita melihat Geekfam untuk second ban telah pun mengeluarkan Vali. Masih banyak lagi hero yang boleh membawa impact kepada game, masih lagi open, tetapi Selena yang dikeluarkan oleh tim EVOS SG. Nata, Atlas masih lagi ada di sini. Siapakah akan menjadi pilihan utama tim Geekfam? Okey. Tak mungkin Valerie. Saya rasa Natalia ataupun Uranus akan menjadi first pick. Juga mungkin Atlas akan menjadi yang pertama. Uranus nak pun ditunjukkan dan Geekfam mengutamakan Uranus sebagai pemilihan yang pertama, tetapi EVOS boleh mendapatkan Natalia dan juga kalau mereka mahukan Atlas dalam pasukan ini. Ya, dan jika mereka risau tentang nak menjatuhkan Uranus, mungkin mereka boleh selitkan carry di sini, tetapi Johead diberikan keutamaan menjadi persoalan kerana masih ada lagi Cho, masih ada lagi Johead sebentar tadi. Mereka boleh saja mengambil salah satunya, tetapi tak ingin dilepaskan Johead kepada tim Geekfam. EVOS SG telah pun mengambil Cloud, masih lagi open Natalia di sini dan juga Atlas seperti diabaikan oleh kedua-dua tim. Mungkin mereka telah pun menyiapkan persediaan untuk menghadapi kedua-dua hero ini. Menarik, boleh dikatakan apa yang ditunjukkan. Saya berjangka Natalia akan diambilkan sekarang, tetapi pada masa yang sama masih lagi ada peluang untuk Natalia diambil dan mereka tidak akan berikan fokus kepada hero ini. Mereka berikan fokus kepada hero yang mereka selesa untuk gunakan, dan ada kemungkinan besar kita akan melihat Zon untuk bermain dengan menggunakan Chow. Ya, dan EVOS SG mengambil Camila di sini. Adakah ingin cuba mendapatkan Sicilion? Tapi itu kita kena tunggu dan juga lihat sebentar saja lagi. Dan untuk fasa ban yang kedua, ban yang ketiga, tim EVOS SG telah pun mengeluarkan High Loss. Sekali lagi, kalau kita dapat lihat, High Loss sentiasa menjadi fokus. Kalau tidak dipilih, akan diambil sebagai pilihan pertama. Jadi ban ini adalah ban yang agak baik untuk pasukan EVOS disebabkan pasukan Geek belum lagi menunjukkan siapakah tank mereka. Jadi satu ban yang menarik bersama juga dengan Farsa. Sekali lagi saya ingin katakan yang Hanzo juga masih lagi ada untuk dijadikan pilihan yang utama kalau mereka mahukan. Digi memang tidak akan diberikan fokus langsung. Atlas juga masih lagi ada untuk digunakan oleh pasukan EVOS. Ya, namun begitu, adakah mereka ingin mementingkan magic damage terlebih dahulu ataupun oleh tetapi Tamus yang diambil oleh tim EVOS SG? Adakah nak mengumpan Geekfam untuk mengambil Atlas, tetapi jika Geekfam mengambil Atlas digabungkan dengan Digi, mereka boleh saja mengganggu tim EVOS SG. Tetapi Geekfam mengambil Digi pun dah mencukupi untuk menghalang EVOS SG mengambil Atlas nanti. Tapi Atlas pun dah tak perlu dah untuk EVOS. Ya, disebabkan mereka sudah ada banyak off-laner sebenarnya. Memang kalau EVOS penuh dengan off-laner yang mereka boleh bermain dengan apa cara sekalipun, dan nampaknya akhirnya Natalia akan digunakan sini bersama Kagura yang akan digunakan oleh Dominus. Dan sekarang ini kita masih lagi menantikan pick yang terakhir daripada tim EVOS SG. Siapakah magic damage dealer yang mereka perlukan di sini? Masih lagi ada Sicilion jika nak digabungkan dengan Camila. Seperti yang Karakuri katakan, ada kemungkinan mereka boleh menggunakan hero tersebut, tetapi kenapa Nana dalam pilihan mereka?
strategi yang digunakan oleh EVOS SG nampaknya sedikit berbeza daripada apa yang saya jangka. Saya ingatkan yang mereka akan menggunakan hero mungkin seperti Mage, mungkin seperti Aurora di sini untuk orang kata membalas semula damage yang ada, tetapi pasukan daripada Geek Fam, mereka punya komposisi yang saya lebih suka, tapi tidak bermaksud saya suka adalah boleh menang pertarungan kita pada hari ini. Ya, dan bagi pendapat saya di mana buat masa kini EVOS SG mempunyai kelebihan sedikit di fasa awal game dengan adanya Nana. Boleh saja melakukan pick off dan juga memberikan pressure yang tinggi. Namun begitu di fasa late game, saya tak merasakan Nana akan membawa impact yang besar. Namun begitu juga sama dengan kepada tim Geek Fam yang membawa Digi. Di mana Digi di awal game sangat-sangat efektif untuk menjaga dan juga melakukan... minta maaf, Digi tak diambil, tetapi keraguan sebentar dia tersilap pandang. Minta maaf lagi Kuto. Jadi tanpa melengahkan masa, ayo kita mulakan pertarungan kita yang pertama di antara pasukan Geek Fam dan juga EVOS SG. Geek Fam di pasukan biru, manakala EVOS SG di pasukan merah. Smart Missile digunakan dan Soul akan bertarung dengan Zon di sini, cuba untuk mencari kill, dan Zon mereka mungkin akan melakukan turret dive menghalang level 1 dan ganas di situ daripada pasukan Geek Fam berjaya untuk mencari kill yang pertama, dan mereka terus meluru ke arah ini dan cuba untuk mengambil buff ini tanpa sebarang masalah, dan mereka berjaya. Mereka berikan kepada kita punya Fix. Cakaran demi cakaran telah pun dilakukan, dan dia Bambi menggunakan flicker untuk memberikan diri Dominus. Satu gerakan yang baik, jaya untuk berundur. Forza cuba untuk mengejar, tetapi Dominus lebih bijak untuk berundur daripada posisi tersebut. Ozora, cubaan untuk mendapatkan kill lagi tetapi telah pun gagal, telah pun dijangka oleh dia Bambi dengan begitu baik. Dan sebentar tadi kita telah pun melihat EVOS SG juga melakukan invasi buff kepada jungle tim Geek Fam. Masih lagi seimbang, namun begitu disebabkan Geek Fam berjaya mendapatkan satu kill, First Blood telah pun memberikan mereka sedikit kelebihan daripada segi gol di sini. Pada di bahagian hadapan sebanyak 500 gol sahaja. Saya menjangkakan yang Ozora Veki yang akan bermain sebagai Uranus, tetapi tidak mengapa sekali Ozora Veki mahu bermain sebagai Natalia. Kalau dia yang bermain, ianya sememangnya masuk akal, dan kita tahu betapa kuatnya pemain ini dalam menggunakan orang kata pelbagai komposisi, dan lihat di situ berjaya untuk mereka mencari kill yang pertama. Tidak sempat untuk Nana bertukar sebentar tadi, dan satu lagi kill untuk Fix ataupun maaf sebentar tadi diberikan kepada Arts. Zon boleh melarikan diri sekiranya dia ada skillnya. Sayang sekali Dominus masuk untuk menghentikan pergerakan Lun yang baru saja sebentar tadi menggunakan Vengeance untuk mengelakkan daripada tertangkap sebentar tadi. Ya, dan itu yang menariknya di sini, Fix menggunakan Retribution. Mungkin berasa selesa dan juga mungkin confident boleh mengelak daripada tangkapan Soul dan juga JPL nanti. Tetapi di bahagian mid lane, lagi satu damage dikeluarkan, dan Ozora Veki bergerak dengan agresif di bahagian hadapan. Dan kalau kita dapat lihat yang mana pasukan Geek Fam, mereka menggunakan 5 pemain mereka yang utama. Mereka tidak menggunakan Rampal. Forza akan dicari oleh Ozora Veki, tapi mungkin Ozora Veki terpaksa membayar dengan nyawanya sendiri. Jadi Ozora Veki berjaya untuk menjatuhkan. Arts terus berundur. Sekali lagi saya ingin katakan yang mana Rampal pemain ke-6 mereka yang sedang orang kata mungkin memerhatikan pertarungan ini, mungkin memberikan ruang kepada pemain ini untuk memahami permainan, dan lihat bagaimana Zon cantik sungguh dan pantas sungguh pergerakannya. Dia Bambi hampir berjaya untuk dijatuhkan. Nyawa-nyawa ikan sahaja terselamat daripada kematian. Dan kita dapat melihat di mana pada minit yang ketiga Geek Fam sangat-sangat selesa. Perbezaan gol telah pun mencapai 2000 gol dikutuk pada minit yang keempat di bahagian top lane. Di bahagian top lane, lihat bagaimana mereka berjaya untuk balik masuk Zon, tapi Zon terus menggunakan flicker untuk melarikan diri, dan mereka berjaya mencari Forza sekali lagi. Forza tidak mampu untuk melakukan apa-apa apabila fokus diberikan sepenuhnya kepada marksman, tidak memberikan ruang untuk
Cloud mendapatkan sebarang buff. Satu fokus yang baik dikeluarkan ataupun diberikan oleh pasukan Geek Fam. Mereka bermula ke arah Lune yang tidak ada vengeance tetapi akan dijatuhkan begitu saja. Sekarang serangan seterusnya cuba untuk dilakukan. Dan lihat bagaimana Fix dan juga Zon mudah saja mereka. Ya, dan dua kematian Forza di sini semestinya akan memperlambatkan farm marksman tim EVOS SG. Adakah ini akan menjadi punca kemenangan untuk tim Geek Fam Ikuto apabila mereka memberikan pressure yang sangat tinggi kepada EVOS SG? Manakala untuk tim Geek Fam, Fix telah pun berjaya mendapatkan 2 kill level 9 pada bilik Nampak tu Ozra Veki ganas di situ. Dan inilah dia permainan Natalia yang ingin ditunjukkan oleh pasukan Geek Fam. Mereka sudah pun mendapatkan buff ini. Fix telah pun ada. Dia ada attribution untuk mencuri. Lihat bagaimana JP dan bagian hadapan. Stun oleh Dominus dan Zon masih lagi menjadi masalah. Akhirnya terkorban. Mereka tidak cukup bermain dan mereka tidak sepatutnya berada di lokasi tersebut. Terlebih agresif sebentar tadi tidak sepatutnya diteruskan. Lonan, ya mempunyai kelebihan pada masa kini, tetapi perlu diingatkan dengan shutdown mudah saja tim musuh untuk melakukan comeback. Dan kita sebentar tadi kita tak melihat Dominus ada pun berada berdekatan di kawasan team fight. Jadi ini mungkin menyebabkan kekurangan daripada segi damage. Mereka Diana boleh saja sustain damage keluaran tim EVOS SG pada masa kini. Tiada direct counter kepada Art. Jadi Art memangnya bebas untuk melakukan push dan juga memberikan pressure yang tinggi. Kita dah pun melihat di bahagian top lane, Turret telah pun dijatuhkan oleh tim Geek Fam. Begitu juga di bahagian mid lane. Jadi kawalan map lebih kepada tim Geek Fam. Namun begitu perlu berhati-hati, EVOS SG hanya menantikan peluang untuk melakukan comeback. Ozabeki mencari peluang yang seterusnya. Okey, Zon memahatikan di situ dan wow, cantik sahaja. Kemas sahaja, begitu sahaja pasukan Geek Fam berjaya untuk mendapatkan kill dan diberikan kepada Fix. Semakin lama semakin banyak. Tapi yang berbahaya di sini adalah Soul yang sedang bertaruh dengan dua orang pemain, tetapi bukan mudah untuk anda menjatuhkan kita punya Johead. Fokus diberikan kepada bottom dan pasukan Geek Fam sudah pun menjatuhkan turret sebentar tadi. Ya, dan kita lihat di sini di mana EVOS SG bukan saja perlu berhati-hati supaya tidak memberikan kill kepada Fake. Mereka juga perlu mengambil kira di manakah Ozora Beki yang boleh sentiasa datang daripada kawasan belakang menyerang Forza dan juga mendapatkan kill. Di mana JPL dan juga Zon sedang bertarung dengan 4 orang dan dia berjaya untuk menjatuhkan Lune. Bagaimanakah ini berlaku? Ozora Veki sebentar tadi baru saja menukarkan dia Bambi kepada kucing dan dia akan menjadi invisible semula untuk masuk ke bahagian belakang. Saya sering tertanya bagaimanakah Chow masih lagi boleh digunakan sebagai tank sedangkan dia telah pun di-nerf begitu banyak dan Geek bermain dengan sangat baik dan langsung tidak memberikan peluang kepada pasukan EVOS. Ya, pada minit ke-7 sekarang ni 8 kill ada di tangan Geek Fam. EVOS SG hanya berjaya mengumpulkan 3 kill dan kita melihat satu lagi turret telah pun berjaya dijatuhkan oleh tim Geek Fam. Tiada lagi turret luar untuk tim EVOS SG. Semakin lama semakin jauh perbezaan gol. Kita melihat pada minit yang ke-8 di mana Geek Fam telah pun berjaya mengumpul 25,000 gol, manakala EVOS SG hanya berjaya mengumpulkan 17,000 sahaja. Sebanyak dah nak dekat berapa ni? 8,000 Ya, 8,000 dalam masa 8 minit. Ini adalah satu perbezaan gol yang sangat-sangat maaf, 9,000 yang menjarakkan mereka dan ini adalah satu perbezaan yang sangat-sangat besar. Jarang kita akan melihat perbezaan yang besar ini di dalam professional play. Ini menunjukkan betapa besar dominasi yang ditunjukkan oleh pasukan Geek terhadap pasukan EVOS yang sepertinya EVOS tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Ya, dan kita dapat melihat pada masa kini di mana EVOS SG terpaksa di dalam posisi defensif sahaja. So, JPL EVOS sekali lagi terus melarikan diri dan Zon walaupun dia berseorangan, dia tidak takut untuk melakukan serangan dan dia akan memberikan masa dan memberikan ruang kepada ahli pasukannya untuk mendapatkan di manakah posisi-posisi yang ada pada pihak lawannya.
Ya, dan EVOS SG tak dapat nak keluar ataupun melakukan Macam mana nak gerakan bunuh agresif Ats? kerana masih lagi ada Ozabeki dan Ats, ya tiada daya counter. Sememangnya sukar dia tu orang tengok Ats sungguh selesa bermain berada di hadapan muka tim EVOS SG tanpa masalah. Walaupun datang 3 ataupun 4, mungkin masih lagi boleh sustain zone. Okey, mereka cuba untuk mencari sepakan tapi yang terkena adalah Nana dan Nana tidak dihantar baik ke belakang. JPL kehilangan nyawa yang agak banyak. Arts akan terkena Blazing Duet tetapi tidak mengapa cakaran masuk dari Ozarveki. Hampir saja berjaya untuk mendapatkan kill dan dia telah pun menggunakan execute sebentar tadi. Sekiranya timing adalah lebih baik, pasti lebih mudah dan dia baru saja menyiapkan Berserker Fury. Sudah pun masuk ke minit yang ke-10. Lord akan keluar dalam masa 30 saat sahaja lagi dan pasukan Geek Fam ganas di sini. Ya, EVOS SG masih lagi menunjukkan pertahanan yang agak baik di mana tim Geek Fam masih lagi belum mampu untuk membuka pintu rumah tim EVOS SG. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Ikuto, Lord akan hidup dalam masa 20 saat sahaja lagi. Mungkin mereka boleh tunggu untuk Lord tersebut bertukar menjadi Luminous Lord terlebih dahulu, ataupun mungkin mereka boleh menggunakan Lord tersebut untuk mengumpan EVOS SG untuk keluar daripada benteng pertahanan mereka. Kalau saya jadi EVOS, memang saya tak boleh keluar pun daripada kawasan ini. Lihat, kerana mereka ada Natalia yang boleh buat backdoor, mereka juga ada Carry, mereka juga ada Chow, mereka juga ada Kagura. Ini adalah satu komposisi yang sangat-sangat baik untuk Geek Fam, yang mana sekiranya anda melakukan kesilapan pertarungan pasukan Geek akan menyelamatkan anda dengan begitu mudah. Pada masa yang sama, mereka sedang memerhatikan ke semua pergerakan yang dilakukan oleh pasukan EVOS. Jadi mereka tahu, okey, EVOS ada kat sini, kita tak perlu takut. Tidak ada sesiapa pun yang mampu untuk mencuri lot. Ya, dan sekarang ini kita dapat melihat Fix setelah mendapatkan lot, mengambilkan buff semula setelah buff di reset, sedang boleh dikatakan melakukan persediaan untuk melakukan push sebentar sahaja lagi dengan bantuan Lord Team Geek Fam. EVOS SG Fosa masih lagi tidak nampak impact ataupun damage keluaran yang tinggi pada masa kini. Fosa diumpan ke hadapan. Itulah dia umpan dan Ozarveki berjaya untuk menjatuhkan Fosa sebelum Lord tiba. Jadi okey, kalau tak ada Fosa, siapa yang menjatuhkan Lord ini? Jadi itulah pengorbanan yang sangat-sangat berbaloi untuk Geek Fam sebentar tadi. Lihat bagaimana Ying Yang Overturn telah pun digunakan. Mereka cuba untuk meletupkan damage. Zone telah masuk ke belakang cuba untuk mencari damage. Tetapi mereka telah pun menghentikan kebangkitan mereka. Buat masa sekarang mereka berikan fokus pula kepada top lane. Lord masih lagi ada dan mereka akan meluru ke arah top lane untuk mendapatkan turret yang seterusnya. Tidak mampu untuk pasukan EVOS bertaruh di sini. Saya pakai ke belakang, berjaya untuk mereka mendapatkan Soul yang tidak mampu melakukan apa-apa. Fokus terusnya adalah kepada Lun. Sol masih lagi dengan Jet Kundo, berjaya untuk mendapatkan knockup double kill diberikan kepada Fix dan fokus terus pun diberikan kepada Crystal. Tidak ada apa-apa yang mampu dilakukan apabila JPL juga turut jatuh, dijatuhkan oleh Fix, mencari kill yang seterusnya. Tetapi Perik terbang tersebut tidak mampu untuk mendapatkan Savage dan mereka terus meluru ke hadapan dan ini adalah Crystal yang terakhir. Ini saja yang mampu untuk bertahan dan Fix menamatkan game dan pasukan Geek Fam dengan jayanya, dengan confidentnya mendapatkan game yang pertama dan mereka sempat menunjukkan skor mereka terlebih dahulu. Ya, dan semestinya seperti yang telah pun kita lihat terjadi dominasi. Kamera kat sini. Mereka dah salah kamera. Sepatutnya mereka tunjuk kamera kat sini. Tapi tak apa, itu dia Dominus sayang dengan piala yang dimiliki. Dia pemain-pemain daripada pasukan Geek Fam. Satu potensi yang sangat-sangat sesuai. Dan juga dominasi yang sangat bagus daripada awal game ni, Kuto. Daripada fasa awal game.